Disarankan kepada kalian untuk membaca surah-surah Al-Quran yang boleh menjadi pertahanan buat diri kalian sebelum kita meneruskan kisah seram alam jin. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada kalian yang menonton. Mohon kalian subscribe, like dan share kepada umum seramai yang mungkin supaya kisah yang disampaikan membawa manfaat, pengajaran dan dijadikan penceritaan hiburan kepada mereka, saudara-saudara kita yang lainnya, insyaAllah. Bagi mereka yang baru menonton, untuk siri chapter berkaitan dengan kisah terhadap yang berlakunya kepada keluarga aku sarankan kepada kalian boleh semak kepada video-video sebelum ni, chapter sebelum ni, supaya dapat memahami dengan lebih terperinci flow pergerakan cerita ni. Hari ni aku agak macam sedikit rasa tak berapa sedap badan lah kan, tak apa sedap badan disebabkan ada beberapa faktor yang aku dah lalui. Aku cuma kuatkan balik semangat aku. Aku kena teruskan apa yang aku dah buat. Jadi aku kena habiskan apa yang aku kena selesaikan. Kepada kalian-kalian semua yang aku hormati, yang berkisahkan terhadap pengalaman keluarga aku ni, aku tak nak terlampau lama sangat delay, tak nak terlampau lama sangat tertangguh. Aku nak selesaikan sesegera yang mungkin berkaitan dengan kisah keluarga aku. Aku nak habiskan cepat. Ya, adalah sebab-sebab yang tertentu. Aku kena selesaikan cepatlah cerita ni. Aku kena selesaikan secepat yang mungkin. Kita teruskan dengan episod kali ni, gangguan yang menghilang dan juga dicabul jin jantan. Kau ajar betul. Sebelum tu aku nak peringatkan lagi sekali, walau apa saja yang berlaku pada kita maupun keluarga aku ni daripada tahun-tahun yang dulu, pengalaman yang dulu, anggaplah ianya sebagai satu iktibar dan pengajaran yang dikehendaki, yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tentukan terhadap kita mesti ada kebaikan yang tersurat maupun tersirat. Macam yang aku kisahkan sebelum ni, pada tahun 1988 itu bermulanya gangguan pada keluarga aku, tapi ianya tidak tertumpu pada 1988 sahaja. Yang mana selepas bila mana kakak aku dah habis belajar sekolah menengah, kemudian kakak aku meneruskan kerjaya kerjayanya, aku rasa lebih kurang pada tahun 91-92, lebih kurang dalam tahun 1994 ataupun 1995, kakak aku meneruskan kerjayanya bekerja di Kuala Lumpur, tempat asal kami lah sebelum kami berpindah ke Perak sebelum ni. Jadi bila mana kakak aku ke Kuala Lumpur, kakak aku menginaplah pada rumah lama kami dahulu, iaitu di samping, buat sementara waktu sebelum mencari rumah sewa yang barulah. Jadi bila mana pergi ke Kuala Lumpur ni, ingatkan kakak aku rasa benda tu tak ada yang cuba berdamping dengan kakak aku ni, iaitu jin tu lah. Tapi silap besar lah, sebab apa yang dijangkakan tu tidak benar. Sebab apa, bila kakak aku dah sampai ke Kuala Lumpur, malam pertama tak ada apa-apa, dan malam kedua pun tak ada apa-apa, tapi malam ketiga, 4, 5, 6 tu, bila kakak aku tidur, kadang-kadang benda tu timbul lagi depan mata kakak aku kan. Jadi kakak aku rasa, ya Allah, ikut lagi sampai ke Kuala Lumpur kan, yang kan di kampung saja. Tak, diikut, di follow sampai ke Kuala Lumpur. Tak kisahlah Kuala Lumpur ke, andai kata ditakdirkan kerja di Perlis ke, di Johor ke, mana-mana akak aku pergi, benda tu ikut benda yang jin berjasadkan perempuan tu ikut akak aku. Dia dah mula minat, dan dia berdamping dengan kakak aku, walaupun kakak aku tidak merelakan sama sekali, walaupun kakak aku mengabaikan pun,
tak layan pun. Ada satu ketika tu tengah tidur apa semua, tiba-tiba sedar tengok dekat penjuru katil ya. Bila tidur kadang-kadang tu tengok-tengok sedar dekat tingkap ya. Tidur kadang-kadang tu tengok sedar dekat pintu. Lebih kurang macam tu. Tetap juga keadaan yang sama kadang-kadang timbul ya. Bukan tu je ya, kalian-kalian semua, bukan tu je. Itu nampak sangat berada di rumah. Tidak, kadang-kadang di tempat kerja pun. Tengah kerja-kerja ni sampai shift malam tiba-tiba tengok alamak ada pula di penjuru di antara kesesakan orang ramai tu ada juga benda tu timbul yang kakakku nampak. Itu masalah tu. Walaupun kakakku dia buat tak tahu, buat endah tak endah kan, buat tak nampak, tapi benda tu tetap ada. Tak boleh nak abaikan. Tetap ada jin jasad wanita tu. Macam biasalah bila dah berkarier ya, berkejaya dengan kawan-kawan yang baru, kenalan-kenalan yang baru ya, baik lelaki baik perempuan. Sebenarnya bila dah berkawan lelaki dengan perempuan ni tak ada masalah pun, tapi nak dijadikan cerita, ada segelintiran kawan-kawan kakakku yang baru ni datang jumpa kakakku. Dia kata apa tahu, sebagai contoh nama samaran kakak long aku ni, aku jadikan namanya Ila lah sebagai contoh je. Ila, aku tak boleh nak kawan dengan kau lah Ila, aku minta maaf sangat-sangat. Jadi kakakku tanya kenapa pula kan, kawan je lah macam biasa. Tak boleh lah, aku minta maaf lah, aku tak boleh. Sebab baru-baru ni aku ada mimpi yang bukan-bukan lah. Mimpi ada orang tua datang perempuan, lepas tu dia cakap dengan aku jangan kawan dengan kau, katanya. Jangan kawan dengan kau, dia tak bagilah. Aku mula-mula buat tak tahu, tapi bila dah kerap sangat mimpi itu berulang, jadi aku rasa tak berani lah. Aku minta maaf sangat-sangat. Aku kena cakap dengan kau dulu sebelum aku buat endah kat kau ni, takut nanti kau cakap aku sombong pula. Lebih kurang macam tu lah. Bukan tu je ya. Ada juga orang-orang yang lain, sebagai contoh perempuan ke lelaki ke, yang mungkin aku boleh katakan sebagai contoh ya, aku tak tahu, tapi ini yang dimaklumkan oleh kakak aku. Sebagai contoh, kalau ada yang niat jahat dekat kakak aku ni, benda tu akan hadir dalam mimpi dia. Dia akan bagi amaran untuk mengelakkan diri ataupun menjauhkan diri daripada kakak aku. Bukan semua kawan banyak, tapi ada segelintiran kawan-kawan yang baru ni yang mungkin ada niat jahat ataupun niat tak ikhlas. Dia dapat tahu simptom tu, so dia hadir dalam mimpi dia. Dia bagi tahu kamu tidak boleh berkawan dengan Ila. Jadi akak aku ni bila macam tu, kadang akak aku rasa rimas sangat. Ni apa yang dikatakan kakak aku kepada aku. Dia rimas sangat sebab nak kawan pun tak boleh. Kita pun tak tahu lagi dia baik ke, niat dia jahat ke, kita pun tak tahu kan. Wallahualam, yang jahat tu tak semestinya dia jahat. Kadang-kadang dia mungkin akan berubah jadi baik. Hanya nawa itu terlintas dalam hati dia jahat, tapi mana tahu pelakuan tu belum lagi dilakukan, so kita tak boleh kata dia jahat. Ini apa yang dimaklumkan kakak aku lah kan. So dia rimas dengan perkara-perkara yang berkaitan. Jadi disebabkan tu kakak aku masih lagi buat abai. Dia buat tak tahu je benda tu. Kadang-kadang benda tu timbul sebelum-sebelum ni, mungkin akak aku boleh nampak tu, akak aku macam agak senyum lah dengan benda tu kan. Walaupun buat tak tahu, tapi akak aku senyum dengan jasad wanita tu lah, yang jin jasad wanita tu. Cuma bila dah jadi macam tu, seakan-akan akak aku macam rimas sangat, dikongkong. Kan, dikongkong. Walaupun buat tak tahu, tapi dikongkong. Lalas kakak aku cakap apa? Kakak aku maklumkan pada aku, dia buat tak tahu, dia timbuk kat sana ke, di celah keramaian orang tu ke, dekat rumah ke sekalipun, kakak aku buat tak nampak, buat tak tahu, toleh pun tidak, jeling pun tidak, buat tak tahu. Jadi lama kelamaan tu akak aku sampaikan dekat aku, dia kata apa, hampir lama jugalah, lebih kurang berbulan-bulan tak nampak juga benda tu timbul. Tak macam sebelum ni, kadang-kadang timbul, ni tak menunjukkan diri, hilang. Yang hilang selepas kakak aku abaikan dia tu, hilang serta merta. Hilang tu lama juga, lebih kurang kakak aku cakap dalam berbulan-bulan, hampir setahun benda tu hilang ya. Sama ada benda tu hilang, pergi sebab buat tak layan, buat tak tahu, macam kita seakan-akan kita tak perlukan dia dah, ataupun kita boleh katakan mungkin dia punya tempoh hayat tu dah tak ada lah kan. Sebab setiap makhluk Allah Subhanahu Wa Taala baik manusia ke baik jinnya akan ada satu tempoh yang dia akan
mati maupun meninggal lah, lebih kurang macam tu lah. Macam aku cakap tadi, tahun 1994-1995 masa penghijrahan kakak aku untuk berkarier berkejaya di Kuala Lumpur kan. Jadi mungkinlah selepas tahun 1997 ke 98 ke kan, 99 ke 2000 macam tu ke, benda tu makin lama makin menghilangkan diri, makin tidak menonjolkan diri ya, yang jasad berupa wanita jin tu lah. Mungkinlah kita tak anggap lebih kurang tahun 1999 ke 2002 ke 2001 ke, dia hilang, tak menonjolkan diri lagi dah. Tapi masalah lain pula yang berlaku. Tahu tak apa masalah lain yang berlaku? Masalahnya pula, bila benda tu tak ada, kita tak boleh kata benda tu sebenarnya mendorong untuk melindungi kakak aku, tak. Walaupun kita tak minta, tapi mungkinlah dengan niat baik jin tu je cover kakak aku kan. Wallahualam itu apa yang kita katakan macam tu. Sebab apa? Selepas benda tu tak ada, lama kelamaan, mungkin selepas beberapa tahun kemudian, ada satu ketika tu kakak aku ni sedang tidur dalam bilik. Bila dia tidur dalam bilik, dia tidur mengiring tau. Dia mengiring. Ni masalah ni. Bila tidur mengiring, tiba-tiba dia rasa macam ada something macam benda berlekuk dekat belakang dia, dekat atas katil dia tu berlekuk, macam ada benda yang baring. Walaupun dia tahu dekat rumah sewa 7 orang je. Lepas tu kalian nak tahu apa yang berlaku? Lepas tu kakak aku dapat rasa macam ada something dekat belakang badan dia yang rapat macam ni, yang rapat sangat. Lepas tu benda tu peluk. Dia dapat rasa benda tu macam peluk. Masa tu lah kakak aku tak boleh nak bergerak. Bila kakak aku tak boleh nak bergerak ni, aku tak boleh nak cakap lah. Aku bila cakap tu aku rasa macam aku jadi marah, sebab aku dia adik dia. Tapi bila aku dapat dengar cerita macam tu, aku cakap na'udzubillah min zalik lah. Kenapalah ada perlakuan yang macam apa yang aku boleh gambarkan, aku boleh katalah, aku tak nak beritahu situasi tu macam mana berlaku di katil tu. Tapi apa yang aku boleh bagi tahu, kakak aku tak boleh gerak. Dia tak boleh nak bergerak pun kakak aku, dan juga dalam masa sama, kalian sendiri bayangkanlah, kakak aku dicabul dari belakang. Itu saja. Selepas benda tu berlaku, ya, kakak aku dah boleh gerakkan badan pada waktu ketika tu. Terus kakak aku toleh ke belakang, memang tak ada sesiapa. Tapi kakak aku memang pasti, kakak aku dapat rasa dia dicabul. Bukan tu je, selepas tu kakak aku dengar bisikan. Dengar bisikan yang sangat jelas. Tahu tak dia kata apa? Nah, rasakan kau. Padan muka kau, puas hati aku. Lebih kurang macam tu ayat yang kakak aku dengar daripada bisikan tu. Jadi apa yang kakak aku bagi tahu, ini adalah sihir daripada orang yang tak berpuas hati dengan kakak aku. Jadi mungkinlah kita boleh kata kan, aku tak kata jin sebelum ni yang berjasad wanita tu melindungi kakak aku, tak. Semuanya hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang paling layak, yang paling maha berkuasa atas kehendak sesuatu. Tapi kita boleh katakan sebagai satu asbab je. Adalah serba sedikit yang dia protect kat aku lah. Itu pun atas izin Allah Subhanahu Wa Taala lah kan. Aku tak kata dia, tapi jelas atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma selepas ketiadaan tu, nampaklah ada efek yang negatif pada kakak aku, macam sihir itulah kan. Benda tu berlaku agak berulang-ulang. Jumpa ustaz pun berulang-ulang, jumpa macam mana mengumbat pun berulang-ulang. Bolehlah aku katakan dalam sebulan tu sekali 2 kali macam tu, berbulan-bulan berlanjutannya. Ya, gangguan aku boleh kata tak tahu lah, hanya sekadar jin tu saja ke, ataupun perbuatan sihir daripada orang yang tak pasti dengan kakak aku ni. Tidaklah sehingga kakak aku ditakdirkan berkenalan dengan seorang lelaki, ya, yang mana lelaki ni pada umumnya kita tahu dia ada background, ya, background yang kuat lah tentang agama ni. Bila kakak aku dah mula rapat dengan lelaki ni, alhamdulillah, yang mana yang buruk-buruk dan negatif-negatif affected ni semua makin lama makin terbias, makin lama makin menghilang dengan sendirinya. Mungkinlah lelaki ni ada doakan ataupun berbuat something lah untuk kebaikan kakakku, yang mana lelaki ni sekarang ni dah jadi abang ipar aku. So far alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Selepasnya pada permulaan dulu bila baru pindah, ini yang berkaitan kakak aku, kakak sulung aku ni. Sebab aku nak habiskan cerita kakak aku sulung aku, dan aku tak nak lama-lama. Ya, yang pertamanya pada permulaan pindah, gangguan mengesot.
tak boleh jalan. Kemudian ada jumpa dengan apa namanya, pocong. Kemudian kakak aku lagi pun jumpa dengan penanggal. So jumpa lagi dengan apa nama, pontianak dalam rumah. Lepas tu jumpa lagi dengan kelawar kepala manusia. Lepas tu dengan perempuan ni, perempuan yang berjasadkan perempuan ni. Ini yang lama ni, yang jasad perempuan ni dia berdamping dengan akakku. Walaupun akakku tak merelakan, ikut je akakku pergi mana. Bertahun-tahun lama jugalah. Sampailah tiba-tiba dia menghilang sendiri. Sama ada dia hilangkan, dia bawa diri tempat lain ke, ataupun memang dah hayat tiba, jin tu mati, macam tu lah. Benda berubah selepas kakak aku berkenalan dengan seorang lelaki, iaitu abang ipar aku sekarang ni. Jadi dah berumah tangga, alhamdulillah, sangat-sangat. Jadi gangguan yang pada kakak aku yang sulung ni, yang dulu sampailah berlanjutan sampai tahun 20-an macam tu, hilang serta-merta. Walaupun ada kadang-kadang gangguan pada kakak aku ni kecil, tapi itu bukan gangguan yang dulu punya. Bukan daripada dulu punya, tak. Itu yang baru. Itu nanti aku ceritakan lah. Cuma aku nak tutup cerita berkaitan yang lama kakak aku. Ada sebab yang tertentu aku tak nak teruskan sangat. Sebab ada something gangguan lah. Dalam masa baru-baru dia ada gangguan ni dekat aku lah. Aku tak boleh nak teruskan. Jadi itu yang berlaku pada kakak sulung aku. Belum lagi aku masuk lagi cerita berkaitan dengan mak aku yang di rumah, yang diganggu selepas kakak aku pergi bekerja, meneruskan karier kerjayanya di Kuala Lumpur. Tinggallah mak aku, kakak kedua dan kakak ketiga aku dan aku sendiri. Ada gangguannya pada mak aku. Ini berkaitan dengan gangguan ni, ada berkaitan dengan arwah bapa aku lah. Aku mohon maaf banyak-banyak untuk kali ni aku tak boleh nak terlampau straightforward ya. Sebab aku nak mempercepatkan dalam berkaitan dengan kakak aku ni, sebab ada beberapa perkara, faktor ataupun keadaan yang mengganggu aku lah, baik dalam keadaan nyata maupun dalam mimpi lah. Aku tak apa-apa nak sedap sangat lah aku nak ceritakan apa, tak boleh. Aku tak boleh kita selesaikan secepat yang mungkin berkaitan dengan kakak aku ni. Aku tak boleh nak straightforward. Okay. Alright. Adalah beberapa faktor yang membuatkan aku rasa aku nak cepatkan segera kisah ni. Yang pertamanya sebab asyik gangguan yang sama. Gangguan apa tu aku tak nak ceritakan lah. Tak nak ungkit-ungkit. Cuma untuk kali ni, hari ni aku tak apa nak sedap tekak pun, tak apa nak sihat ya, pening-pening kepala. Tapi apa pun aku kena selesaikan cepat kisah kakak aku ni. Aku kena selesaikan cepat. Dah mula kena ada ending, tak boleh buat separuh jalan. Dan juga kadang-kadang adalah mimpi yang bukan-bukan. Kerap sangat lah mimpi yang bukan-bukan ni. Aku rimas kena mimpi yang bukan-bukan ni. Rimas. Tak apalah, kita cuba abaikan ya, insyaAllah. Mungkin kalian nampak itu macam hiburan sangatlah, tapi bagi aku sebab benda tu adalah kisah yang nyata yang berlaku betul-betul pada kakak aku. Bukan yang imajinasi ataupun direka cipta ya, bukan. Itu yang berlaku pada kakak aku daripada awal episod sampai sekarang. Walaupun nampak tak logik lah, tak, itulah yang benar-benarnya berlaku. Aku nak ceritakan ni pun sebenarnya something wrong lah. Ada something wrong. Aku tak boleh nak teruskan sangat ya. Aku tak kata benda yang lama datang balik, tak. Tapi aku takut mengundang benda-benda yang baru. Ini yang aku nak elakkan. Jadi aku nak habiskan cepat berkaitan dengan apa yang menimpa keluarga aku daripada tahun 1988 yang berlanjutan sampai tahun 1920 lebih. Macam tu lah, 2020-an macam tu lah, 2001 ke 2004, 2005 lebih kurang macam tu. InsyaAllah untuk akan datang aku akan cuba bercerita berkaitan dengan yang dialami oleh mak aku dan juga aku ke kakak-kakak yang lain selepas beredarnya kakak aku di Kuala Lumpur, kakak sulung aku ni. Kita berhenti setakat ni dahulu. InsyaAllah kita akan teruskan dalam kisah-kisah yang akan datang. Kalian semua kena faham dan kena tahu setiap apa yang dibicarakan oleh kita semua berkaitan dengan jin ni, berkaitan dengan hantu ni, seperti mana yang aku tengah lakukan sekarang, sangat berisiko bagi aku dan juga kalian-kalian semua yang menonton dan juga mendengar
mohon kita persiapkan diri kita dengan bacaan surah-surah Al-Quran. Sekiranya kalian nak berkongsikan kisah-kisah seram yang dialami oleh kalian pun boleh hantarkan kepada email melalui description email yang telah aku sharekan, kongsikan di bawah. Seperti biasalah, jangan lupa mohon kalian semua subscribe, like dan share. Itu je yang aku minta. Mohon kalian semua subscribe, like dan share. Tak ambil masa yang lama, sekejap je, hanya beberapa saat je dekat button subscribe. Itu saja yang aku minta, aku nak minta lain. Terima kasih banyak-banyak sekiranya kalian sudah mendahului dengan kelakuan button subscribe tu. Terima kasih banyak-banyak. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh membalas jasa baik budi kalian semua. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah sekiranya diizinkan dan dibenarkan dengan kesihatan yang baik, aku akan dedahkan berkaitan dengan gangguan yang dialami oleh mak aku oleh dua golongan jin ni, ya. Jin hitam dan jin hijau. Ini yang dinatakan oleh mak aku. Apakah iaitu yang dimasukkan dengan jin hitam, jin hijau tu? Kita jumpa lagi insyaAllah dalam minggu depan dalam kisah benar, kisah seram alam jin. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak insyaAllah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara.